Pertukaran dengan Bersatu. Entah ada cawangan ke tidak. Kan? Cawangannya beroperasi ke tidak. Kadang-kadang Rasa Bersatu ni lebih pada NGO lah. Bukan parti politik. Lemah sangat. Yang sebenarnya Ahli Bersatu yang kena tinggalkan parti Nazak tu. Yang aku tengok Nazak sekarang ni, yang bakal bungkus sekarang ni adalah Parti Bersatu tu. Tak kisahlah nak masuk UMNO ke, nak masuk Keadilan ke, Amanah ke, DAP ke, Waimah PAS sekalipun. Sebab Bersatu tu ibarat ICU dah tu. Perlukan ventilator. Itulah masa korang berkuasa, kan, korang beli ventilator yang rosak. Kalau cabut lifeline tu, mati on the dot tu. Kan, nampak tak, Mahyadin pun dah mula ikut belajar cara lebay. Tawarkan pahala bagai. Letak hukum hakam, sunat, wajib dan sebagainya harus, kan. Dia tahu sebab apa? Sebab itu sajalah modal yang dia ada. Lebih daripada itu, Bersatu hanyalah bangkai bernyawa saja sebenarnya. Dan sebenarnya lebay ni tak semuanya jahil. Kita tahu, kan. Cuma adalah seorang dua yang ilmu tak tinggi. Tapi sebab dia ada jawatan dalam PAS, auto dia jadi ustaz. Auto dia jadi ulama. Dan ada yang sambung belajar di Mesir, ambil kursus bahasa, tapi balik jadi ustaz. Itu je. Yang lain ramai yang berilmu tinggi, kita tak nafikan. Tapi masalah so-called ulama ni, diorang ni tak larang dan betulkan walaun buat perkara haram. Walaupun perkara tu jelas-jelas salah, contoh macam kazaf. Lebay, mana ada melaung buat kazaf, tapi lebay diam saja bila walaun yang buat dosa beramai-ramai berkenaan dengan isu kazaf ini. Dosa kazaf ni, kan. Tak tegur pun. Kan? Yang terbaru soal Dajjal mata satu. Lebay tahu Dajjal itu mata dua. Cuma satu matanya cacat dan satu lagi buta. Bukannya mata satu, bukan duduk tengah-tengah dahi kau tu. Lebay tahu sangat sebab dia orang belajar hadis. Tapi walaupun ni cuma apa tahu, tunjuklah fobia pada mata satu tu tahap memfitnah. Dia diamkan saja. Kan? Sebab apa? Sebab lebay nak tunggang. Bila walaupun mainkan isu, walaupun salah, lebay dapat kaut laba politik. Dia dapat sokongan. Kan? Tanpa lebay tercalik dosa pun, dia dosa walaupun dia dapat. Untung lebay dapat. Bijak tak lebay? Jawatan siapa dapat? Lebay dapat. Kadang-kadang kan, walaupun yang kena tangkap polis ni, yang kena masuk penjara ni, walaupun yang dapat akibat dia, tapi lebay. Lebay dapat apa? Lebay dapat jawatan. Lebay dapat jadi JPKK. Lebay dapat jadi MB. Lebay dapat jadi MP. Kan? Ni seorang lagi nak menunggang nak jadi MP ni. Kononnya dia bakal menjadi PM. Negeri sendiri pun tak berapa nak perform. Ini kan kau nak menguruskan negara. Ini kau nak menguruskan 14 negara. 32 don pun kau kucak-kacik. Jadi tak bertanggungjawab. Walaupun jadi umpan mereka. Rela lihat ahli buat perbuatan maksiat dan berdosa asalkan mereka untung daripada segi politik. Ini yang saya heran sangat ni. Kadang-kadang kesian juga dengan walaun sebenarnya. Sebab mereka ni ditipu lebay-lebay, kan. Tapi bila difikirkan, padahal muka dia orang tu sendiri yang bodoh. Kan kata bodoh kan marah pula. Jadi inilah PAS Bersatu ni, dia orang ni hipokrit sebenarnya. Kenapa saya katakan hipokrit? Korang bayangkan lepas 5 ahli parlimen PN menyatakan sokongan terbuka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermacam makian dan gelaran yang dihemburkan kepada pemimpin dan oleh pemimpin dan penyokong PN kepada ahli parlimen mereka sendiri. Antaranya disebut pengkhianat lah, petualang lah, tak ada maruah lah. Walhal ahli parlimen PN yang menyokong PMX tu tak melompat pun. Thank you Scorpio. Tak melompat pun, tak meloncat pun. Tak lompat parti pun. Tapi mereka ni masih setia dengan parti. Mereka hilang terhadap pemimpin mereka yang duduk berpolitik 24 jam. Berbanding memikirkan bagaimana untuk membina negara dan membela rakyat dan sebagainya, kan. Rakyat tak lupa. Mereka juga yang jadi pelopor pada langkah Sheraton yang menyokong perbuatan sogokan scheme of things dan khianat beramai-ramai yang melompat masuk dan membentuk kerajaan tebuk atap itu. Dalam masa yang sama, mereka duk mengharap akan ada ahli parlimen BN untuk melompat dan khianat kerajaan ada hari ni. Orang dah jadi kerajaan,
Orang tak naknya. Orang dah tahu dah kamu, masa kamu di dalam kerajaan bersama BN dulu macam mana korang layan ahli parlimen BN. Mereka dah serik dah. Malah masa zaman Mahyadin, saya dengar cerita, kan, ahli parlimen PN dapat 3.7 juta tak silap, tapi ahli parlimen BN dapat 100k je. Masa tu ahli parlimen pembangkang iaitu PH baru tahu rupanya ada juga 100k, tapi ahli parlimen ahli parlimen pembangkang tak dapat apa-apa. Kan barulah masa tu tahu dapat juga rupanya, tapi 100k, tapi puak depa dapat 3 juta lebih. Jadi depa hari ni ajar ahli parlimen sendiri jadi pengkhianat untuk dapatkan sesuatu untuk mencapai matlamat. Dan mereka merelakan PAS mendominasi 4 negeri ni semata-mata Mahyadin ni nak jadi Perdana Menteri. Kan? Jadi sekarang ni dia kena kesan dan akibat daripada pengkhianatan tu sendiri. Daripada apa yang mereka telah khianat dulu, hari ni mereka dapat kesannya. Dan Perikatan Nasional terhasil daripada semaian pengkhianatan itulah. Sekarang ni mereka menuai hasil dia. Kan? Okey. Dan saya nak kabarkan di sini, bermula minggu hadapan, seramai 10 juta rakyat yang berumur 21 tahun ke atas akan menerima e-dompet sebanyak RM100 secara one off. Saya ulang balik, 10 juta rakyat yang berumur 21 tahun ke atas akan menerima e-dompet sebanyak RM100 secara one off. Okey? Dan kita tengok sekarang ni setahun PMX ambil alih negara, Malaysia raih komitmen pelaburan 347 bilion. Ketimbang zaman PN dulu, berbanding zaman PN, guna ayat PMX ketimbang. 2020, tahun 2020 pelaburan 164 bilion, 2022 264 bilion saja. Nanti adalah walau orang cakap alah masa tu COVID kan. COVID pun kau sakau juga. Mana Ibnu Luqman? Mana Ibnu Luqman tadi? Silakan naik atas Ibnu Luqman. Silakan. Ibnu atas, mana saya nak pin tadi? K Bakar, silakan naik atas kalau berani. Sekejap saya nak pin ni. Pin this comment. Okay. Come on lah K Bakar tu. Come on lah K Bakar kan. Come on lah, be a man. Be a man. Konon aku ni pun. Okay. Kalau ditanya sebab apa saya sokong PMX, pertama, bantuan wang tunai meningkat 10 bilion berbanding dengan zaman PN 6.5 bilion. Bonus penjawat awam RM RM2,000 berbanding dengan zaman PN hanya RM600. Mana K Bakar ni? Tak naik-naik lagi, alah sembang bawah aja, lebat. Come on lah, dia perempuan bertakut ke? Okay. Lepas tu, apa lagi? Defisit negara berbanding 4.9% semasa zaman PN 6.5%. Inflasi 1.8%. Berbeza dengan zaman PN 4%. Kereta rasmi 100k berbanding dengan zaman PN 2.6 juta. Apa lagi? Ini renovasi kediaman rasmi tak ada. Masa zaman PN 38 juta. Renovasi kediaman rasmi Perdana Menteri. Apa lagi? Gaji PMX ambil tak? Tak ambil langsung. Masa zaman PN 97,000 sebulan gaji Perdana Menteri. PMX ni yang hulu kilik yang kau tengok tidur pun tak cukup, keturun daripada flight pukul 5 pagi, pukul 10 dah congok dekat parlimen tu, tak ambil gaji weh. Kau tahu tak? Gaji penasihat PMX tak ada. Masa zaman PN, gaji penasihat Perdana Menteri, kau tahu berapa? 127,000 sebulan. Saiz kabinet yang lebih kecil berbanding dengan zaman PN. Zaman PN ni paling besar lah dalam sejarah, paling ramai, tapi paling useless lah. Banyak lagi lah kalau aku nak senaraikan, nanti aku akan tulis satu-satu lah, lupa pula. Kan? Nanti makinlah sakit hati, makinlah ada yang report lah, apalah.
Walak bukan cepat koyak. Lepas tu naik live orang menjerit-jerit. Bukan dia ada fakta pun. Okey, silakan kalau yang nak naik tu silakan. Tunggu-tunggu invite tak ada yang nak naik. Alah walak ni. Okeylah. Aku nak sentuh sikit lah berkenaan konsert. Kan dia orang kan macam panas sangat kalau kita sentuh konsert kan. Okeylah, kita kembali ke konsert ni, kembali ke ekonomi balik lah. Mungkin ada kawan-kawan yang nak naik nanti, sila request, okey. Konsert antara dakwah dan kepatian, kita boleh tengok. Semalam pun saya ada sebut sikit lah, tapi tak boleh nak sebut lama sebab ramai yang jadi panel semalam kan. Jadi tak boleh nak bercakap lama lah. Dan Islam ini tidak mengharamkan hiburan, semata-mata ia hiburan lah. Dan ada sepatah ayat pun dalam hadis yang sahih menyatakan hiburan tu haram seharam-haramnya, melainkan kita yang membuatkan itu haram. Tapi ada juga segelintir ulama yang mengatakan muzik itu haram. Tapi sebenarnya mengharamkan muzik itu selamat daripada kritikan sanad, iaitu tak sahih lah. Sebab ada ulama yang berpendapat tidaklah haram, tetapi begitulah kan lebih kurang. Sebab saya dah cerita semalam berkenaan dengan Saidina isteri Rasulullah SAW. Dia melayani isteri dia Aisyah radhiyallahu anhu untuk menonton perlawanan main pedang kaum Habsyi. Dan dia tonton permainan itu sehingga dia puas lah. Maknanya hiburan ini tak salah kalau tidak berlebihan. Dan maka hiburan tak semata-mata tak haram, bahkan ia termasuk dalam keharusan yang menjadi nikmat halal untuk manusia jika ia tidak dibuat secara berlebihan. Tapi mungkin kita kena panggil Ustaz lah untuk komen berkenaan dengan itu, sebab saya bukan ustazah. Nanti ramai pula yang cakap ala ustazah kan. Kalau sebut pasal ustazah ni, ramai ustaz dan ustazah selebriti dan pengikut PAS, dia penuh yakin mengatakan konsert itu haram. Khususnya Coldplay lah, yang masa zaman dia jadi kerajaan dulu tak haram pun. Mungkin dia baru temui dalil dalam menjadi pembangkang sejak setahun yang lepas. Biasalah orang yang gagal menjadi kerajaan ni memang dia akan koyak lebih sikit kot. Mereka sangat ekstrim dalam melontarkan pendapat sehingga mendoakan kemudaratan kepada orang lain. Dan setelah mereka ekstrim mengharamkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala diamkan, mereka juga ekstrim menghukum siapa yang tak sependapat dengan dia orang ni. Okey. Ni menarik ni. Ibnu Luqman, sila naik atas. Kau takut kenapa? Nak berkenalan je pun. Silakan. Silakan Ibnu Luqman. Anak Luqman ke Ibnu ke bin kan. Dan itulah sekarang ni pemimpin PAS dalam macam mana ayat yang aku nak gunakan, dia orang yang bersilat cipta alasan demi alasan untuk mewajarkan konsert di Kelantan tu kan. Itulah akibat korang ni main politik. Apa yang Allah larang adalah kau menunggang agama. Jadi itulah bila kena dekat puak mereka, bersilat mereka mempertahankan konsert yang tergelek-gelek, yang menunjukkan aurat dan sebagainya. Jadi itulah, mereka ni kena puak mereka halal, kena kat orang lain haram. Jangan perasan kau tu Tuhan. Nak nasihat elok-elok, tulis elok-elok, bukan mencerca dan menghukum orang. Berdakwah pun kena guna otak juga. Nak menasihati atau nak sebar kebaikan tak salah, tetapi bila kau bias, kau diam lagi baguslah. Sebenarnya jangan sebar fitnah. Satu lagi, jangan memfitnah orang. Kalau kau juga buat benda yang sama kan, jangan memfitnah orang suka LGBT, sebab kau pun tak bebas dari terlibat dengan unsur-unsur tersebut. Ada juga puak-puak kau yang secara tidak langsung terlibat dengan golongan tersebut kan. Kau bukan malaikat. Kau boleh rasa tak suka pada hobi atau minat orang lain, tapi jangan perasan kau tu terlalu suci. Jangan suka label. Kau pun tak mampu nak boykot Mercedes, kau tak mampu nak boykot Facebook, Meta, Instagram yang sokong LGBT tu.
Dan pelbagai lagi alasan. Cermin diri sendiri dulu. Dan jangan bajet bagus. Berpesan boleh demi kebaikan. Tak apa. Kalau setakat nak berpesan-pesan sebab nak up pemimpin hipokrit, penunggang agama, tak payahlah. Ahli Parlimen PAS tidak boikot Mercedes, tak boikot iPhone, tak boikot Meta, walaupun terbukti sokong LGBT dan sokong Israel. Tapi tak pula dikecam sebagai ahli neraka, tak dikecam sebagai penyokong Israel. Mereka juga tak jual Mercedes dan terus guna macam biasa sebab mereka kata dah beli. Pakai je lah. Tak boleh jual ke? Kan? Tapi bila kita suka Coldplay dan apa yang ada yang pergi konsert, dicerca, dihina. Padahal di Kelantan juga banyak konsert. Dan semasa PN jadi kerajaan, konsert yang penyokong LGBT ni halal. Tak ada orang nak naik hari ni ya. Sedih betul lah. Aku duduk berani nak naik. Walaun. Kesian walaun. Dah lah tak berani naik Tok Adi. Dia tutup invitation Tok Adi.